Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tambah lagi salam ya. Sebelum ni salam harapan, salam reformasi, salam perpaduan. Sekarang ni ada salam Malaysia Madani. Ni kenapa ni? Kalau jumpa nak berucap ke kena pakailah perkataan salam Malaysia Madani. Kan terbakar walaon dengar perkataan salam ni ya. Sebelum ni dia dengar salam perpaduan, dia komplain lah ya. Apa ni salam perpaduan lah, ini bukan kerajaan perpaduan dia katanya ya. Lepas tu kita sebut pula Malaysia Madani. Malaysia Madani apa ni, kata macam ni Perdana Menteri banduan Perdana Menteri Madani ke? Walaon dia tidak pernah akan senang saudara ya. Kita buatlah apa pun, kalau nama dia walaon, dia tidak akan pernah senang ya. Seperti mana yang kita tahu, sempena perayaan Tahun Baru Cina ya, baru-baru ini Perdana Menteri umumkan tol percuma 2 hari ya, Jumaat dengan hari Sabtu Ahad ke, 2 hari lah ya, sempena dengan Tahun Baru. Itu pun dalam media sosial walaupun berbunyi, alah 2 hari bagi free, kata kan. Ingatkan hapuskan tol, dia kata. 2 hari dia tetap juga tidak akan puas hati ya. Dia akan tanyalah kenapa tak hapuskan terus tol. Sama juga macam kita dulu kurangkan judi ya, cabutan judi daripada 22 bulan 8. Dia kata apa kurangkan 8, kenapa tak hapuskan terus ya. Macam itulah perangai walaon ni ya. Tapi bila dia ada kuasa, usahakan kurang, dia tambah lagi kan. Supaya dia jangan tol. Waktu dia ada kuasa, dia tak bagi free, dia bagi diskaun je. Waktu dia ada kuasa, apa pun dia tak boleh nak buat, apa pun dia tak mampu nak buat, dan dia tidak akan buat. Kenapa? Kerana dia dapat kuasa untuk diri mereka masing-masing. Okey, itu mukadimah saya. Diharapkan semuanya sihat-sihat hari ini ya. Terutamanya dari rakan-rakan kita di Clubhouse, kemungkinan boleh mendengar apa yang saya perkatakan, clear ke tak clear. Mungkin anda boleh komen lah ya, dekat chat tu. Kalau tak clear, saya boleh adjust sikit apa yang tak clearnya ya. Kalau clear, bagi tahu clear lah ya. Harap-harap clear lah ya. Sebab dah lama dah ni tak live dekat Clubhouse ni. Dia ada masalah. Petang tadi pun saya masuk ada masalah ya. Bercakap orang tak dengar, orang bercakap saya tak dengar. Ni sekarang ni saya bercakap, saya harapkan semua dengar lah ya. Jadi harap-harap rakan-rakan yang ada kat sana, seperti Pak Jala kita, saya nampak ada kat situ. Siapa lagi, Cikgu Jali yang mungkin juga dah tidur awal hari ni. And ya ada situ macam patung tak bergerak-gerak kan. Terima kasih banyak kerana menunggu room kita ya. Kalau tak ada N ni, tak ada Cikgu Jali, tak ada Cikgu Pak Jala ni, dah kiok lagi sekali lah room kita ni. Berapa kali kiok dah ni ya. Cak Cibo pun ada kat situ. Cak Cibo biasalah kan, mesti pengamal buta tu. Rakan-rakan kita kat bawah tu ada Edi Sufian, ada Nurul Huda, Nur Azam, Hafizah Hafiz, lagi siapa tu yang saya tak dapat sebut ni ya. Jadi boleh komen kat bawah sana. Kalau suara saya ni clear ya, berilah respon kata clear. Hari ni saya cuma nak ulas tentang baru-baru ini yang tular ya, di media sosial, di Facebook, tentang satu posting yang memfitnah, mempersendakan pribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Bukan satu sebenarnya, banyak ya. Tapi salah satunya yang telah pun diviralkan, dan saya daripada dalam grup saya sendiri ya, saya dah satu grup, namanya grup Kobat. Lama dah grup mesti wujudkan. Semenjak saya menubuhkan Kor Bekas Angkatan Tentera tu, saya wujudkan Kobat ni, ramai di situ ya, dalam grup tu. Jadi ada orang hantar posting tu. Jadi bila orang hantar posting tu, saya minta link lah. Saya minta link, kemudian malam tu juga saya forward kepada Menteri Berkenaan, dan malam tu juga saya dapat respon, dia akan ambil tindakan. Dan tak sangka pula ya, lepas pada dia respon tu 2-3 hari, keluar muncul pula video ya, anggota yang terlibat itu membuat rakaman video memohon maaf ya, mohon maaf di atas keterlanjuran dia kerana emosi, dia kata ya, kerana emosi. Dia minta maaf dan dia berdoakan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bersama kabinetnya dapat
terus mentadbir negara ini. Ya, kita tidak persoalkanlah dia punya niat nawaitu dia. Sekarang ni orang main niat saudara. Sekarang ni. Kalau rasuah dia sudah jadi sedekah. Sebab apa jadi sedekah? Sebab niat. Niat orang bagi rasuah itu adalah untuk bersedekah. Maka hukumnya jadi sedekah. Itu fatwa baru sekarang ni. Kan? Jadi kalau kita melakukan kesalahan jalan raya, ditahan oleh polis ataupun ditahan oleh JPJ, ya, kalau dia minta duit ke, katalah, polis ni minta duit sikit ke, minta-minta janganlah, ya. Di bawah kerajaan Malaysia Madani ini kita mengharapkan semua anggota pasukan keselamatan sudah menjauhi amalan rasuah. Tetapi andai kata, ya, ada yang minta duit, kita pun bagi, ya, bagi duit itu kepada polis untuk melepaskan kesalahan kita. Tapi kita kena perbetulkan niat kita. Perbetulkan niat kita bahawa saya memberi RM50 ini kepada Tuan untuk melepaskan saya daripada kesalahan ini dengan niat saya bersedekah. Maka tidak ada apa-apa lah. Ya? Maka terlepaslah kesalahan di dunia dan juga di akhirat. Kalau anda sangsi dengan apa yang saya sebut, anda boleh rujuk kepada Syekh Al-Hadi Al-Marangi, Ayatullah Syekh Hadi Al-Marangi. Ini fatwa terbaru beliau lah. Beliau menyatakan bahawa dan juga disokong oleh beberapa pimpinan daripada parti lebay ni lah. Jadi dia mengatakan bahawa bergantung pada niat. Bergantung pada niat. Al-a'malu bin niat. Itu dia. Kan? Setiap amalan itu bergantung pada niat. Jadi digunakan ayat itu untuk menghalalkan perbuatan rasuah. Jadi kalau apa pun yang kita nak buat perkara yang tak baik, jadi kita berniat dengan baiklah. Kalau kita berjudi, kita berniatlah bahawasanya saya berjudi ini, kalau saya menang, saya akan mendermakan kepada masjid. Maka halalun hukum dia. Kan? Sebab apa? Sebab niat kita baik. Sebab niat kita baik. Jadi itulah yang berlaku. Dan saya tak pasti sama ada orang yang hantar posting ini membuat pengakuan, memohon maaf dan menarik balik, ya, dan menyatakan kekesalannya apakah kerana setelah dia, ya, mula dicari oleh pihak berkuasa. Sebab sebelum itu sudah ada, ya, akuan daripada pihak berkuasa akan menyiasat, ya, posting beliau. Mungkin akibat daripada ditekan, tekanan ataupun dia tahu bahawa dia sedang dicari, maka dia pun membuat cepat-cepat membuat rakaman video untuk memohon maaf, ya. Dan yang paling menyedihkan bila kita tengok video dia, ya, sama ada ikhlas ataupun lakonan semata-mata, saya tak tahulah, ya, dengan riak wajah yang penuh syahdu, hiba, ya, dan sayu, dia menyatakan bahawa janganlah babitkan keluarga dia, ya, janganlah babitkan keluarga dia, sebab budak-budak dia kata dia akan rasa perasaan, dia akan rasa satu trauma, ya, bila ayah dia dikeji, dihina dan sebagainya. Dan dia kata tak sepatutnya lah babitkan keluarga dia, ya. Tapi kalau dia menghina Anwar Ibrahim tu, dia ingat Anwar Ibrahim tu sebatang kara, kan. Mungkin dia boleh kata Anwar Ibrahim tu peliwat, Anwar Ibrahim ini macam-macam lah, Al-Juburi, ya, seolah-olah Anwar Ibrahim itu sebatang kara, ya, seolah-olah Anwar Ibrahim tidak ada bini, tidak ada anak, tidak ada cucu, jadi tidak perlu nak jaga keluarga dia, ya, hinalah semau-maunya ke atas sebatang tubuh Anwar Ibrahim ni sebab dia sebatang kara. Jadi kalau kena pada diri kita, ya, kita minta rayu dengan orang supaya janganlah babitkan keluarga saya. Saya ada maruah, sianlah anak bini saya, ya, malu dia sebab diberakan. Inilah manusia, saudara, ya. Bila kena atas diri dia sikit saja ujian, ya, tak sekuat mana pun, ya, bila dia keluarkan posting itu mendapat kecaman daripada netizen, yang sudah pastinya, ya, kecaman itu sesuai dengan posting dia. Kalau posting dia bersifat jijik, maka tak peliklah kalau ada netizen yang komen dengan perkataan-perkataan yang jijik. Jadi dia merasa marah, dia merasa malu, keluarga dia merasa malu, anak-anak dia mungkin merasa malu. Ya, sebab itu dia membuat pengakuan mohon maaf. Tapi apakah dia tak sedar bila dia buat pada orang, dia tidak bacakah, apakah dia tidak terfikir bagaimana perasaan isteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, bila suaminya dia tuduh sebagai peliwat dan sebagainya. Apakah perasaan anak dia? Anak dia bukan kecil-kecil, anak Anwar Ibrahim semua dah besar-besar sekarang ni.
Ya, anak kamu kecil, mungkin tak faham sangat lagi. Ya, tapi anak Datuk Seri Ibrahim dah besar-besar. Dia tahu tentang maruah dan harga diri bapak dia. Ya, dia juga ada cucu yang juga dah besar juga. Ya, jadi apakah kita tidak ada ya sikit pun peri kemanusiaan kita? Bila kita nak mengata orang, kita tak fikir tentang maruah orang. Kita tak fikir tentang keluarga orang. Tetapi bila kita kena sikit saja disentuh, ya, tak kuat mana pun, ya, komen daripada Facebook pun, itu pun kamu dah tak larat, kamu dah menitis mata merayu supaya kamu jangan dibiarkan, ya, jangan sampai keluarga dia rasa trauma. Ya, bayangkan saudara, Datuk Seri Ibrahim puluhan tahun dia difitnah, diaibkan, ya, bagaimana dia boleh menanggung? Bukan saja difitnah, bukan saja diaibkan, bukan saja dipukul, disepak, saja ditelanjangkan, malahan dia penjarakan. Apakah kita tak nak terfikir bagaimana perasaan dia? Bagaimana perasaan isteri dia? Bagaimana perasaan anak-anak dan cucu-cucu dia, dan dia juga ada menantu. Apakah mereka semua tidak ada perasaan? Apakah mereka semua ni robot yang tidak boleh berfikir? Ya? Kalau kita sendiri merasakan baru netizen kutuk sikit, kita dah mengalir air mata, merayu, supaya kita tak mahu dimalukan. Kita ada anak bini, ya? Baru sikit netizen komen. Bayangkan Datuk Seri Ibrahim, bukan saja komen. Bukan saja di komen, diaibkan keluar TV3, RTM waktu itu. Keluar khabar-khabar utama. Kamu setakat Facebook je pun. Ya, netizen kecam kamu dalam Facebook. Tapi Datuk Seri Ibrahim puluhan tahun dia dikecam. Bukan saja di Facebook. Ya, dia dikecam bukan saja di dalam blog-blog waktu itu. Ya, dia dikecam melalui TV, media kerajaan sendiri yang setiap malam menayangkan keaiban Datuk Seri Ibrahim ini. Bayangkan bagaimana kita dapat masih mengingati lagi, ya, bagaimana tilam diusung keluar masuk mahkamah setiap malam dalam berita ditayangkan. Tompok-tompokan pada tilam-tilam dan sebagainya. Ya, kenyataan-kenyataan saksi yang menyatakan secara terbuka. Tak ada segan silu untuk menuduh Datuk Seri Ibrahim menjalinkan hubungan dengan orang ini, lelaki, menjalinkan hubungan dengan wanita, menjalinkan hubungan dengan wanita Cina, wanita Inggeris, dengan lelaki muda, lelaki tua. Kemudian tak cukup dengan itu, anak Ibrahim ejen Israel, ejen Yahudi, LGBT dan sebagainya. Apa lagi fitnah yang tak pernah dialami oleh Datuk Seri Ibrahim ini? Tak ada, semua dia dah lalui. Dan dia melaluinya sama berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Bagaimana dia hadapinya? Bagaimana dia hadapi? Kalau kita sendiri pun dah tak larat nak hadapi komen daripada netizen, tidak kata fikir otak kita bagaimana Datuk Seri Ibrahim dan keluarganya hadapi. Sepatut ini yang kita fikirkan. Ya. Sebab itu saya katakan kepada rakan kita pula yang buat entah posting tu. Ya. Saya tak nak tunjukkan kat sini. Tak nak tayangkan. Saya tak nak tayangkan sebab saya menghormati dia. Bila-bila mohon maaf, okey. Mungkin kita boleh maafkan. Mungkin Datuk Seri Ibrahim boleh maafkan. Tetapi tentang keikhlasan kamu, ya, tentang memohon maaf itu, ya, apakah kamu ikhlas ataupun tidak? Ya, apakah kamu ikhlas ataupun tidak? Dan apakah rakan-rakan kamu yang lain masih lagi menggunakan status itu untuk memburukkan dan mengaibkan Datuk Seri Ibrahim? Saya lihat dalam Facebook masih ada lagi. Dia dah minta maaf, tapi status dia masih lagi digunakan oleh rakan-rakan pencacah-pencacah yang sama seperti dia. Saudara, ini yang seharusnya kita sedarkan, ya, kepada rakan-rakan kita di luar sana. Jangan bila kita dah tertekan, bila orang ambil tindakan kepada kita, ya, kemungkinan takut kena saman atau ditangkap atau ditahan lock up, maka kita pun membuat pengakuan memohon maaf. Bila kita rasa tak ada apa-apa, lain kali kita buat lagi. Kita buat lagi dan terus buat lagi dan minta maaf. Buat lagi dan minta maaf. Ini yang dia belajar dari pimpinan PAS. Yang kita tahu banyak pimpinan PAS yang membuat fitnah akhirnya mohon maaf. Buat fitnah akhirnya mohon maaf. Suka berharakah beberapa kali. Ya, mengeluarkan kenyataan fitnah, tarik balik. Yang fitnah, tarik balik. Dalam harakah daily, keluar satu status. Bila fitnah, delete. Error 404. Ini yang dia belajar. Inilah pengikut dia belajar daripada pimpinan ulama semak ni. Dia ni nak merosakkan anak muda. Sebab tu saya nak beritahu rakan-rakan. Ya, tanggungjawab kita. Ya, walaupun kita bukan ustaz, jauh sekali kita ulama. Tapi kita tahu setiap ulama dalam semak ni
yang suka menipu, memfitnah ini harus kita lawan habis-habisan, sebab dia inilah yang merosakkan anak muda. Anak muda rosak kerana lebay-lebay ini, kerana mereka berpandai pura-pura saja. Mereka pakai serban jubah dan sebagainya. Anak muda, ya, yang mungkin rata-rata masih lagi jahil dalam agama ini, apabila dia nampak orang pakai serban jubah dan sebagainya, mereka merasakan itulah orang yang terbaik. Inilah manusia yang patut kita contohi. Ya, maka mereka mendengar apa yang diperkatakan oleh lebay ini. Sebab itu bila lebay ini fitnah Datuk Seri Ibrahim, pengikut-pengikutnya akan melakukan perkara yang sama. Malah dia akan tambah tokok, ikut sesuka hati dia, sebagaimana yang diakui sendiri oleh rakan kita, ya, yang minta maaf itu. Dia kata dia buat perbuatan tersebut kerana emosi, ya, kerana emosi. Sebab apa dia jadi emosi? Sebab ada guru-guru yang mengajar dia, ya, ada guru-guru yang menaikkan semangat dia untuk mendatangkan kebencian dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selalu saya nak bagi tahu, kalau fitnah itu, ya, kamu anggap boleh menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu silap besar. Kamu silap besar. Sebab Anwar Ibrahim ini, dia tidak akan jatuh hanya kerana fitnah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak akan menyerah hanya kerana fitnah, kerana dia telah diuji lebih daripada itu. Kita mungkin tak tahan. Ya, kita mungkin down apabila orang fitnah kita. Apatah lagi fitnah bertalu-talu. Apatah lagi diri kita, anak kita, isteri kita, keluarga kita. Tetapi kalau kamu anggap dengan kamu menaburkan fitnah itu, kamu boleh melemahkan semangat Datuk Seri Ibrahim, kamu silap orang sebenarnya. Jadi usahlah, berhentilah. Ya, kalau kamu meletakkan fitnah, Anwar tidak akan jatuh dan juga tidak akan putus asa dan tidak akan kecewa dan down. Ya, tapi dalam masa yang sama, anda tidak terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Anwar tidak jatuh, kamu sendiri akan dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala kerana fitnah yang kamu lakukan. Apakah itu berbaloi? Berbaloikah kita? Tujuan kita nak fitnah supaya Anwar tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Ataupun tujuan kita fitnah supaya rakyat menolak Datuk Seri Ibrahim. Bayangkan saudara, puluhan tahun Datuk Seri Ibrahim jadi Ketua Pemangkang, dan sebelum itu, ya, selepas dia dipecat daripada UMNO, dia terus difitnah berpuluh tahun. Apakah kita melihat semakin lama semakin kurang sokongan pada beliau? Tidak, saudara. Lagi kuat fitnah yang ditujukan kepada batang tubuh Anwar Ibrahim ini, semakin lama semakin mendekat sokongan rakyat kepada beliau. Sebab apa? Sebab ini kuasa Tuhan. Tuhan akan mengangkat orang yang Tuhan kehendaki. Ya, Tuhan akan memuliakan orang yang dia nak muliakan, dan Tuhan akan keji laknat orang yang dia nak laknat, dan Tuhan akan hina orang itu kalau orang itu sendiri menghina diri dia. Sebab itu tak pelik. Ya, tidak pelik. Anwar bukan ustaz. Anwar bukan ulama, tetapi dia dimuliakan di dunia ini. Kemana saja dia pergi, ya, kita bukannya taksub, kita bukan fanatik, ya, tapi hakikat dan fakta kita boleh lihat sendiri. Kemana saja dia pergi, rakyat akan menunggu dan menanti kehadiran dia. Berebut-rebut nak bersalam, bergambar dan sebagainya, dan menyambut Datuk Seri Ibrahim. Tak pernah berlaku terhadap mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Mana-mana Perdana Menteri. Kalau ada sambutan pun, sambutan seperti seolah dipaksa. Ya, Perdana Menteri pergi sana, dipaksa jawatan kerajaan, kaki tangan kerajaan untuk menyambut beliau. Dengan dengan bunga mangga dan kompang-kompang menyambut Perdana Menteri sebelum ini. Ya, yang selalu saya saksikan. Berzaman Tun Rahman ke Tun Razak, Tun Hussein, Mahathir sendiri pun, kalau mana-mana majlis yang dia pergi, ya, yang menyambut dia siapa? Kaki tangan kerajaan yang dipaksa untuk menyambut Perdana Menteri dengan bunga mangga kompang. Budak sekolah dikerah berbaris pegang bendera Malaysia untuk menyambut Perdana Menteri. Tapi ini tidak berlaku kepada Datuk Seri Ibrahim. Dia datang saja, ya, tanpa diseru jawatan kerajaan untuk sambut. Yang kita lihat di sekeliling beliau bukan kaki tangan kerajaan. Yang kita lihat di sekeliling beliau, ia nak bergambar dengan beliau, ia nak salam dengan beliau. Yang menjerit nama beliau itu adalah rakyat-rakyat marhin, rakyat-rakyat bawahan yang mengerti akan kemunculan pemimpin seperti Datuk Seri Ibrahim ini. Ini Allah muliakan di dunia lagi. Walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia bukan ulama, tapi kemuliaan itu telah dipamerkan di hadapan kita. Alhamdulillah, kita masih bernyawa. Sempat lagi kita melihat, ya, susuk tubuh ini, ya, disambut oleh rakyat sedemikian rupa. Ya, amat malang. Ya, kita kadang-kadang rasa sedih juga. Ya, berapa ramai pejuang-pejuang reformasi yang sebelum daripada kita, ya, yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Taala. Langsung beliau tak sempat melihat dan menyaksikan hasil perjuangan dia.
Puluhan tahun dia berjuang untuk mengangkat Datuk Seri Ibrahim. Bila tiba masanya Datuk Seri Ibrahim diangkat, dia tidak ada di muka bumi ini. Dia telah dijemput oleh Allah SWT. Kita patut bersyukur kerana kita diberikan peluang untuk dapat menyaksikan. Dan kalau selepas ini pun, ya, kalau Allah nak ambil nyawa kita pun, kita rasa kita boleh lelak mata dengan sempurna. InsyaAllah, saudara. Sebab itu kita merasakan, kita rasa marah apabila ada orang ini, ya, orang yang terus membuat fitnah dan terus fitnah, yang tak nak sedar, tak nak insaf, ya, dan tidak pernah rasa syukur nikmat. Sepatutnya kita merasa syukur Allah pinjamkan sosok tubuh ini untuk memimpin negara ini, untuk menyelamatkan negara kita. Dah beramai pada menteri, saudara, yang kita dah lihat pada zaman Mahathir 22 tahun, kemudian Mahathir lagi 22 bulan, Najib Razak, ya, Muhyiddin, Abah Kau, Pak Long Mai, dah beramai dah kita cuba pada menteri. Apakah dia menyenangkan kita? Betapa baikkan negara kita? Nah, sekarang ni Tuhan bagi pada negara kita satu sosok tubuh yang tak sampai sepenggal pun berapa bulan dia berada negara kita. Kita lihat sekarang ekonomi macam mana. Kita tak kata ekonomi pulih, tetapi lebih baik daripada 3 tahun yang lalu. Baru 2 bulan boleh menandingi 3 tahun kerajaan tebuk atap yang lalu. Tengok nilai mata wang pun sudah cukup. Ya, tengok pelaburan nak masuk macam mana. Dan pada menteri kita bekerja macam mana. Tak ada cuti bagi pada menteri kita. Satu Ahad. Seolah-olah dia tak tahu satu Ahad. Tak tahu hari apa. Dia bekerja, terus bekerja. Kita ni yang ada cuti ni. Ya, ramai ahli parlimen, wakil-wakil rakyat yang dah menang, yang ada cuti. Kaki tangan kerajaan yang ada cuti. Tak kira lah SPRM, polis, sebagainya, tentera, sebagainya. Mereka ada cuti satu Ahad. Mereka dapat gaji. Anwar Ibrahim tidak ada cuti dan tidak ada gaji. Apakah layak mulut kita ini, ya, menaburkan fitnah kepada dia? Mengapa sepatutnya gamak kita, mulut kita, menuturkan fitnah ini? Tidakkah kita suluh diri kita? Siapa kita nak dibandingkan orang ini? Kita tak kata dia maksum. Kita tak kata dia hebat dan sempurna. Dia juga ada kelemahan. Ya, kalau kita nak cari orang sempurna memimpin negara kita, kita kena cari para nabi atau malaikat lah jadi pemimpin negara kita. Baru sempurna semua. Selagi bukan nabi, selagi bukan malaikat, selagi manusia biasa, tentu ada kelemahan. Tetapi kita patut bersyukur kerana Tuhan pinjamkan sosok tubuh ini, ya, yang tak nak ambil upah pun atas kerja dia, kerana nak jaga kita, nak jaga kita. Dan dia jaga kita bukan jaga orang kaya-kaya, bukan dia jaga pak-pak atasan, belenar-belenar, bukan. Bahkan dia cuba dapat, ya, bantuan daripada orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Bagaimana dia cuba berusaha dapatkan sedikit bantuan daripada Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dia tahu Syed Mokhtar tokoh benar besar, untung banyak. Dia cuba minta, dia tak paksa pun, tapi dia cuba mohon bagi sikit-sikit untuk bagi kepada rakyat, bukan bagi kepada dia, bukan bagi kepada anak dia, bukan bagi kepada menantu dia, bagi kepada kita, rakyat biasa ni, saudara. Dalam keadaan dia tidak dapat apa-apa, ya, dia tidak menerima apa sebagai jawatan dia pada menteri, dia tidak dapat gaji pun. Apa kata gamak kita untuk terus memfitnah? Tak cukup ke 22 tahun dia difitnah? Tak cukup lagi kalau kita melihat dia dizalimi, dianiaya dan dimalukan 22 tahun? Apakah mulut kita tak boleh berhenti lagi daripada nak mereka fitnah ini terhadap manusia ini? Ya? Tidakkah kita malu dengan Allah SWT? Siapa kita? Sebab tu saya nak beritahu pada lebay lah. Orang PAS ni. Ni kadang yang lebay ni, yang jahat. Dia ni yang mengajar murid dia. Sampai hari ni pun. Sampai hari ni pun masih lagi ada sini. Ya, daripada pemimpin PAS. Macam-macam. Yang tak wujud pun diwujudkan. Anwar pun, dia masih lagi hidup, tidak menafikan. Ya, apa yang Anwar buat 2 bulan ni, apa Anwar buat? Oh, asyik semayang Jumaat je, itu kerja menteri. Semayang Jumaat pun menjadi isu bagi mereka, menjadi fitnah bagi mereka. Kalau pada menteri tak semayang pun jadi fitnah, pergi semayang pun jadi fitnah. Ini manusia yang paling bangsat. Manusia inilah yang merosakkan umat Islam, anak Melayu, anak muda khususnya. Jadi kewajipan kita, ya, kita di luar ni, walaupun kita ada jawatan apa-apa pun dalam parti, tak ada jawatan apa-apa pun dalam kerajaan, tapi kita tahu benda ini dan kita sedar ia berlaku. Ya, kewajipan kita untuk menyedarkan. Tak kira lah melalui media apa pun. Ya,
Tak kira lah TikTok ke, Space ke, Clubhouse kat sini ke, live YouTube ke, ataupun tak boleh buat apa, sembang kedai kopi, sampaikan maklumat ini pada orang ramai. Ya, cukup-cukuplah. Bagilah Anwar tu berehat. Ya, berehat dia bukan macam berehat macam kita. Berehat dia untuk berehat daripada menerima fitnah. Bukan dia berehat. Ya, berehat daripada dia mendengar perkara-perkara fitnah terhadap diri dia. Bagi dia fokus pada kerja untuk membangunkan negara. Membangunkan negara bermakna membantu kita. Membantu kita. Tak rugi pun. Nak benarkan Datuk Seri Ibrahim ini membangunkan negara. Tak rugi apa pada kita. Apa untungnya kita sibuk nak naikkan Abakar ni? Apa untungnya saudara? Bukan dia tak pernah jadi Perdana Menteri. Dia pernah kita bagi peluang jadi Menteri. Ya, walaupun cara dia cara yang paling tidak bermoral menjadi Perdana Menteri, tapi dia pernah pegang jawatan itu. Ya, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Ya, apa yang saya dah tak sanggup dah nak ulang balik apa yang berlaku waktu zaman Abakar. Ya, tentang COVID, macam mana dia tangani COVID, bagaimana dia membelanjakan wang tanpa dibah dan sebagainya. Seorang wenang menggunakan wang. Ya, bagaimana merayat setiap hari mati, ratusan orang mati kerana kegagalan kerajaan mengenai COVID. Takkan kita nak ulang perkara ini banyak kali, dan kita ulang pun masih ada lagi menganggap Abakar yang terbaik. Ya, sebab apa? Sebab Abakar senang. Dia tahu orang Melayu, terutamanya anak muda, ya bukan susah nak beli jiwa mereka. Dia minta duit, bagi duit, walaupun duit itu dah duit poket dia sendiri. Ya, walaupun duit itu duit dia tabung dia sendiri. Bagi sekali, 2 kali. Oh, dia minta kecuali hutang, ya, moratorium. Oh, bagi bank moratorium, macamlah hutang tu dihapuskan. Saudara, ini bukan cara Anwar Ibrahim. Kalau Datuk Seri Ibrahim nak cari popular, dia boleh saja buat. Ya, dia boleh suruh je bank, okey, bagi lagi sekali moratorium. Ya, lanjut lagi hutang kamu. Sepatutnya sudah habis, tambah lagi. Ya, dengan bunga-bunga sekali. Nak apa lagi? KSP, okey, keluar duit tabung kamu. Boleh kalau Anwar Ibrahim nak dapatkan populis seperti itu. Tapi itu tidak bertanggungjawab. Dia seorang pemimpin. Apakah tidak ada idea lain membantu rakyat selain daripada keluarkan tabung masing-masing? Sebab itu Datuk Seri Ibrahim kata, bila dia ada tuntutan untuk keluarkan KSP, dia sebut apa? Dia tidak kata tidak boleh. Dia tidak ada keputusan mengatakan lulus atau tidak. Dia cuma mengatakan dia dah tengok baki yang ada terlalu sedikit baki yang kamu ada dalam simpanan kamu. Dan dia kata dia akan fikirkan bagaimana cara dia selain daripada mengeluarkan KSP. Dan kita doakan supaya Datuk Seri Ibrahim jumpa formula dia. Ya? Kalau tak jumpa, terpaksa bagi. Nak macam mana? Ya, kamu yang mendesak. Kamu yang rasa seolah dah tak boleh makan tengah sekarang ini. Ya, tak naik hidup. Ya, saya tahu ada juga yang sebenarnya perlukan wang itu. Yang betul-betul perlukan wang itu. Tapi ramai lagi ya, yang mendesak itu bukan perlukan sangat pun. Dan kita tengok 2 kali dah KSP keluar. Kita tahu rakan-rakan kita ya membelanjakan wang KSP bukan untuk makan. Ya, untuk berbelanja, mewah, tukar handset, beli motor, beli kereta dan sebagainya, beli perabot, barang kemas dan sebagainya. Ya. Kita tidak menafikan ada yang susah, yang bayar hutang kereta, yang bayar sewa rumah dan sebagainya. Tetapi orang yang begini berapa peratus saja. Dan orang seperti ini kalau Datuk Seri Ibrahim boleh bantu, insya-Allah, ya, dan kita doakan supaya Datuk Seri Ibrahim mendapat formula bagaimana nak bantu orang yang tertekan seperti ini. Ya, bukan membantu orang yang hanya nak bersonok mengeluarkan duit simpanan mereka. Ya. Mungkin di satu ketika nanti bila usia kita dah tua, ya, anak-anak semua dah berkeluarga, ada keluarga masing-masing, kita sama isteri kita dah tua, ataupun kita bersendirian dah tua, nak bekerja dah tak boleh, ya, yang betul-betul ada di simpanan kita ke BSP. Waktu itu mungkin kita akan merasa berterima kasih kepada Datuk Seri Ibrahim, ya, kerana tidak membenarkan keluar duit. Dapatlah kita belanja duit itu. Ya, waktu itu mungkin kita akan rasa terkenang jasa Datuk Seri Ibrahim melarang kita waktu muda dulu untuk mengeluarkan duit ini. Ya, tapi sekarang mungkin kita tak fikir. Kita fikir nafsu kita waktu sekarang. Kita nak duit waktu sekarang ini. Saudara, jadi saya merasakan untuk yang penghujung ni, saya menasihatkan rakan-rakan di luar sana, ya, yang selalu bermain dengan fitnah. Ya, janganlah kita berfitnah, kemudian kita tidak sanggup mengambil risiko, dan apabila kita nak dikenakan tindakan, kita pun mohon maaf kepada kita tidak pernah insaf. Ya, bermaaf itu kalau kita ikutkan kamu
membuat fitnah peribadi kepada seseorang, kamu kena minta maaf peribadi dengan dia. Ya. Bagaimana kamu nak jumpa Datuk Seri Ibrahim? Memang takkan jumpa. Sebab itu kamu buat secara terbuka. Tak apalah, ya. Tentang niat dan nawaitu kamu itu Allah saja yang tahu. Tapi yang paling penting, ya, beristighfar, ya. Bertaubatlah kepada Allah SWT dan jangan ulang lagi. Bukan sekadar jangan ulang lagi, bahkan nasihat akan kamu yang lain, ya. Dan nasihat rakan yang lain, cukuplah. Ya. Anwar Ibrahim tidak akan putus asa, tidak akan kecewa dan tak akan jatuh, ya, dalam semangat dia hanya kerana kamu memfitnah, ya. Usahlah cuba dia dengan fitnah, ya. Dia dah masak dengan fitnah, lebih pada itu dia dah rasai. Jadi tak payahlah buat kerja sia-sia ini yang akhirnya kita sendiri akan malu, akhirnya kita sendiri, ya, akan menerima akibatnya. Jadi ramai di luar sana yang masih belum insaf. Saya berterima kasih kepada rakan itu, ya, yang baru-baru ini, ya, yang telah buat rakaman yang saya sendiri pun masuk dalam YouTube saya, ya, untuk saya tunjukkan kepada orang ramai bahawa ada ketikanya kita kena berani, ya, bermohon maaf. Dan saya harapkan, saya bersangka baik, saya mengharapkan nawaitunya betul-betul ikhlas, ya, betul-betul ikhlas, ya, supaya tidak melakukan perkara yang sama, bukan saja kepada Datuk Seri Ibrahim, bahkan kepada mana-mana manusia pemimpin atau mana-mana pun manusia, ya, dengan fitnah-fitnah yang sedemikian rupa, ya. Sepatutnya kamu mencabar pemimpin kamu, ya. Kalau kamu ahli PAS atau Perikatan Nasional, sepatutnya jika kamu nak tengok sangat kerajaan ni betul ada penyelewengan ataupun tidak, apa yang kamu rasakan tak betul Datuk Seri Ibrahim itu, patutnya kamu minta ahli parlimen kamu, pemimpin kamu, ketua kamu, suarakan di parlimen, ya, supaya dapat kita dengar, ya, apa yang dituduh dan apa jawapan. Itulah tempat sebaik-baiknya, ya. Jangan di parlimen pemimpin kamu duduk dalam parlimen main telur, ya. Duduk dalam parlimen tersandar, kelip-kelip mata macam buruk, macam buruk jinak. Tu buruk jinak, ya. Duduk tersandar dalam parlimen, menguap, tidur, ya, betul terkelip-kelip mata macam buruk jinak. Bercakap pun tak mahu. Tapi kalau kat luar, racun habis penyokong-penyokong ini, ya. Dan penyokong pun tersedar diri. Pemimpin baca dan dayus dalam parlimen, tetapi penyokong dekat luar ni bukan main lagi, ya. Jadi bodoh, ya. Dia orang dapat gaji ahli parlimen, dapat allowance ahli parlimen dengan cara tidur, menganga mulut dalam parlimen. Kamu melalak dalam Facebook, apa yang kamu dapat? Ya, selain daripada dikejar oleh pihak berkuasa, kemudian kamu minta maaf dan memalukan diri sendiri dan menyusahkan ahli keluarga yang lain, ya. Jadikan iktibar, mudah-mudahan apa yang saya sebut ini, ya, walaupun saya tak bersetuju dengan apa yang saya nyatakan ini, tapi berfikirlah, ya, dengan sebaik-baiknya, kerana bagi kita, ya, apa yang kita nak sebut, nak tegur, nak kritik kerajaan tidak ada masalah. Datuk Seri Ibrahim selalu sebut bahawa beliau terbuka untuk dikritik, tetapi bukan untuk difitnah, ya. Kritiklah apa pun yang tak betul, ya. Bahkan sekarang kita dengar, ya, bukan saja di luar kerajaan, dalam kerajaan pun ada, dalam parti sendiri pun, ya, Datuk Seri Ibrahim mendapat kritikan daripada ahli-ahli pimpinan parti. Tidak ada masalah pun, ya, kritikan, tidak ada masalah, ya. Bila kita kritik, tidak semestinya kritikan kita itu benar. Kemungkinan kita betul, kemungkinan kita salah, ya, tapi hak kita untuk mengkritik dan menegur itu, ya, digunakanlah dengan sebaik mungkin. Janganlah kita main sentuh isu peribadi yang apatah lagi, ya, yang tidak betul, yang juga merupakan satu fitnah yang akhirnya memakan diri kita sendiri. Apa yang berlaku itu jadikan pengajaran, ya, dan bagi rakan-rakan saya nasihatkan, ya, bagi rakan kita yang telah pun memohon maaf ini, kita janganlah lagi viralkan dia, ya. Kita anggap dia ikhlas. Kecuali selepas ini kita tengok dia masih melakukan perkara yang sama, ya, waktu itu bolehlah, ya. Waktu itu bolehlah kita menganggap bahawa ini satu lakonan untuk mengelak daripada dikenakan tindakan. Bagi diri saya, ya, permohonan maaf itu adalah peribadi antara dia dengan Datuk Seri Ibrahim, ya, antara dia dengan penyokong-penyokong. Sebab penyokong pun dia pun sebut dia minta maaf dengan penyokong-penyokong PH, ya. Jadi itu minta maaf dia dengan Anwar Ibrahim dan juga dengan kita sebagai penyokong PH, ya. Dari segi undang-undang kita tak boleh campur tangan. Kalau pihak polis kata nak siasat, boleh siasat. Kalau pihak polis kata memadai, dia minta maaf, nak buat macam mana?
kan. Tapi mudah-mudahan ada tindakan yang lebih tegas supaya kita tak mahu nanti ya ada orang sewenang-wenangnya ya membuat fitnah kemudian minta maaf, fitnah minta maaf, fitnah minta maaf ya, seperti mana dilakukan oleh pimpinan PAS sebelum ini ya, bila fitnah kantoi minta maaf ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa dengan tajuk yang lain. Terima kasih banyak kepada anda semua yang sampai bersama dengan saya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.